two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Kita akan lihat bab 10 pemasyhuran kemerdekaan. Kita teruskan dengan tajuk 10.3 detik-detik pemasyhuran kemerdekaan negara. Detik pemasyhuran kemerdekaan negara. Detik ini terbahagi kepada dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa pada waktu malam dan yang kedua, peristiwa pada waktu pagi. Okay, kita lihat peristiwa pada waktu malam. Upacara sambutan pemasyhuran kemerdekaan negara merupakan detik bersejarah yang dinantikan setelah melalui perjalanan yang panjang menuju kemerdekaan. Sebab apa perjalanan yang panjang? Kerana negara kita telah lama dijajah. Ya, lebih kurang 446 tahun negara kita dijajah. Bermula pada tahun 1511. Kita dijajah oleh Portugis, kemudian dijajah oleh Belanda, dijajah oleh British, dijajah oleh Jepun. Kemudian negara kita menghadapi ancaman daripada komunis, kemudian dijajah oleh British semula, dan akhirnya tahun 1957 negara kita menuju ke arah kemerdekaan. Permulaan sambutan diraikan pada malam 30 Ogos 1957 di Padang Kelab, Selangor. Menjelang tengah malam 30 Ogos 1957, jalan sekitar bandar Kuala Lumpur yang dipenuhi dengan kenderaan seperti kereta, bas, beca, basikal dan penjalan kaki. Semua menuju ke Padang Kelab, Selangor. Suasana pada malam itu sangat meriah, ya, diterangi dengan lampu hiasan dan kedai pada malam itu dibuka sehingga larut malam. Okay, pelajar-pelajar dapat lihat di dalam gambar yang dipaparkan, ya, menunjukkan keadaan pada malam 30 Ogos, ya, dipenuhi dengan kenderaan-kenderaan. Semua menuju ke Padang Kelab, Selangor untuk menyambut sambutan malam kemerdekaan negara. Baik, pada jam 10 malam, Wakil Parti Perikatan. Parti Perikatan ini pelajar-pelajar kena tahu, ya, dianggotai oleh 3 buah parti, iaitu UMNO, MCA dan MIC. Ya, wakil daripada Parti Perikatan ini dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura, semua berpakaian baju Melayu hitam, diketuai oleh Sardon Jubir, ya, yang mengambil tempat duduk pada malam tersebut. Seterusnya pada jam 10.30 malam, sebanyak 300 orang pemuda membentuk pembarisan kehormat mengambil tempat di tengah padang menghadap Jalan Raja, iaitu menghadap Menara Jam. Pembarisan ini diketuai oleh Ismail Bontak. Dalam detik pemasyhuran kemerdekaan negara ada banyak nama-nama yang pelajar-pelajar perlu hafal dan perlu ingat. Seterusnya jam 11.58 malam, beberapa minit sebelum detik 12 malam, semua lampu di Padang Kelab Selangor dan di sekelilingnya dipadamkan sehingga seluruh kawasan menjadi gelap gelita. Seterusnya tibalah detik yang paling dinantikan oleh semua rakyat negara kita ketika itu, ya, detik 12 malam. Lampu dipasang semula apabila jam besar berbunyi menandakan detik 12 tengah malam dan diikuti dengan laungan merdeka oleh orang ramai. Kemudian Tengku Abdul Rahman dibawa ke hadapan pentas menghadap ketiga-tiga tiang bendera. Seterusnya, bendera Union Jack mula diturunkan oleh Tahir Abdul Majid dengan diiringi lagu God Save the Queen. Ini lagu negara British yang dimainkan sebagai tanda berakhirnya pentadbiran British di Tanah Melayu. Bendera Union Jack mula diturunkan dan disambut dengan tepukan dan laungan merdeka. Bendera Persekutuan Tanah Melayu kemudian dinaikkan dengan diiringi lagu Negaraku, yang diperdengarkan buat kali pertama kepada umum pada malam bersejarah itu. Seterusnya, sorakan merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali.
Seterusnya, Tunku Abdul Rahman memberikan tabik hormat semasa bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Jam 12.10 tengah malam, Tunku Abdul Rahman menerima tabik hormat dan memeriksa perbarisan perwakilan negeri. Ia dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. Kemudian, Tunku Abdul Rahman mengambil tempat di atas pentas. Seterusnya, pasukan pemuda perikatan seramai 24 orang yang diketuai oleh Abdul Majid Uthman tampil membawa dulang berisi rantai emas yang tergantung padanya sebutir pingat emas. Pingat tersebut berukir peta semenanjung Tanah Melayu serta ada gambar Tunku Abdul Rahman di dalam peta tersebut. Di tepi bulatan peta ditulis perkataan bapa kemerdekaan tanah air. Gelaran ini diberikan kepada Tunku Abdul Rahman. Rantai emas dikalungkan oleh Sardon Jubir ke leher Tunku Abdul Rahman dan diikuti dengan laungan bapa kemerdekaan tanah air sebanyak 3 kali. Jam 12.25 tengah malam, Tunku Abdul Rahman menyampaikan ucapan dengan penuh semangat. Ya, gambar di bawah ini menunjukkan orang ramai yang sedang mendengar ucapan daripada Tunku Abdul Rahman. Seterusnya, jam 12.55 tengah malam, majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Masud Hayati. Seterusnya, peristiwa yang kedua iaitu pada waktu pagi. Peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. Pada pagi 31 Ogos 1957, di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, upacara sambutan kemerdekaan diadakan dengan gemilang. Perarakan barisan pasukan tentera dan orang ramai dianggarkan berjumlah 20,000 orang yang membanjiri Stadium Merdeka tersebut. Mereka datang seawal pukul 6 pagi. Ya, walaupun pada pagi tersebut dalam keadaan hujan, tetapi mereka yang ada di stadium tersebut tidak berganjak menantikan saat yang menggembirakan. Di sini menunjukkan adanya nilai patriotik di dalam diri masyarakat kita ketika itu. Di atas pentas kelihatan Raja-Raja Melayu dan Wakil Queen Elizabeth II, iaitu Duke of Gloucester serta beberapa pegawai tinggi British yang dipayungi oleh Biduanda. Pada jam 8.15 pagi, Tunku Abdul Rahman tiba di perkarangan stadium dan disusuli dengan ketibaan Raja-Raja Melayu, Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri serta Duke dan Duchess of Gloucester. Kedengaran bunyi nafiri pada setiap kali pembesar negara tiba. Nafiri ini merupakan alat muzik tradisional yang boleh dilihat dalam gambar yang dipaparkan. Duke of Gloucester yang mewakili kerajaan British telah memberi ucapan dan menyerahkan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman. Kemudian nafiri dimainkan. Gambar menunjukkan Duke of Gloucester sebab itu menyerahkan surat perlembagaan kepada Tunku Abdul Rahman. Kemudian, Tunku Abdul Rahman membaca pemasyhuran kemerdekaan bagi mengisytiharkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Seterusnya, dengan tangan di udara, Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali dengan gemanya dan disahut oleh orang yang hadir yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Kemudian disusuli dengan laungan azan oleh Ustaz Hassan Azhari. Ustaz Hassan ini merupakan ayah kepada pelakon yang terkenal iaitu Jalaluddin Hassan, yang menandakan rasa kesyukuran terhadap kemerdekaan negara kita.
Upacara menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu sambil diiringi lagu kebangsaan, iaitu lagu negaraku. Kemudian sebanyak 101 das tembakan dilepaskan menandakan Persekutuan Tanah Melayu telah menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Seterusnya pada jam 11 pagi. Istiadat mengangkat supah yang di-Pertuan Agong yang diadakan di Balai Rong Seri, Istana Negara. Upacara ini kemudian disusuli dengan pelantikan jawatan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar dan Gubernur Pulau Pinang dan Melaka. Seterusnya pada jam 1.30 tengah hari, majlis jamuan di residensi diadakan bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas Pesuruhjaya Tinggi British, Sir Donald McGillivray. Seterusnya pada jam 5.25 petang, Sir Donald McGillivray dan isteri berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur pulang ke England. Beliau diberikan perhormatan dengan perbainani merah dan barisan kehormat oleh Batalion ke-4 Askar Melayu. Maka berakhirlah penjajahan British di Tanah Melayu dan kita berjaya menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Seterusnya, kita teruskan dengan sesi perbincangan soalan. Soalan struktur. Gambar berikut menunjukkan peristiwa pemasyhuran kemerdekaan negara kita pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka. A. Nyatakan dua pihak yang terlibat dalam upacara tersebut, 2 markah. B. Jelaskan detik bersejarah tersebut, 4 markah. C. Pada tanggal 31 Ogos setiap tahun, sambutan kemerdekaan negara diraikan secara meriah. Terangkan kepentingan sambutan tersebut, 4 markah. Kita teruskan dengan soalan yang pertama. Nyatakan dua pihak yang terlibat dalam upacara tersebut. Soalan ingin nyatakan. Ya, kalau nyatakan, pelajar-pelajar cuma nyatakan sahaja, tidak memerlukan huraian. Kemudian, dua pihak yang terlibat dalam upacara tersebut. Soalan inginkan dua pihak. Di sini, kalau pelajar tidak yakin dengan jawapan yang ditulis, pelajar boleh tulis lebih daripada 2. Ya, tulis 3 ke 4 ke, tidak mengapa. Jawapan kalau lebih tak mengapa, jangan kurang. Ini soalan minta dua pihak. Kalau pelajar-pelajar tulis satu pihak sahaja, hanya dapat 1 markah sahaja. Itu pun kalau betul. Kalau salah, sudah lebur, tak dapat markah. Okey, kita teruskan dengan jawapan. Yang pertama, pihak yang terlibat ialah yang di-Pertuan Agong. Okey, dah dapat 1 markah. Yang kedua, Raja-Raja Melayu. Okey, kalau nak bagi lebih, tambah sahaja di bawah. Yang ketiga, Tunku Abdul Rahman. Yang keempat, Duke of Gloucester, wakil Queen Elizabeth. Yang kelima, Pegawai Tinggi British. Kalau pelajar tulis 5 jawapan, kalau betul semua, tapi markah maksimumnya hanya dapat 2 markah. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Jelaskan detik bersejarah tersebut, 4 markah. Soalan ingin pelajar jelaskan. Ya, ceritakan bagaimana detik bersejarah pada 31 Ogos 1957 tersebut. Markahnya 4 markah. 4 markah maksudnya kena ada 4 isi ataupun 4 fakta. Kita lihat jawapan. Detik bersejarah tersebut dimulakan. Yang ini kena ambil balik daripada pangkal soalan. Dimulakan dengan yang di-Pertuan Agong menerima surat perlembagaan serahan kuasa. Sini dapat 1 markah, ya, isi yang pertama. Iaitu daripada Duke of Gloucester. Ini dapat lagi 1 markah. Isi yang kedua. Peristiwa ini disaksikan oleh Raja-Raja Melayu. Dapat lagi 1 markah. Disaksikan oleh Raja-Raja Melayu. Kemudian, Tunku Abdul Rahman melaungkan
merdeka sebanyak 7 kali. Dapat lagi 1 markah. Melaungkan merdeka. Ini dah dapat 4 markah. Kalau pelajar-pelajar yakin dah boleh dapat 4 markah, tak apa. Kalau tak yakin, pelajar-pelajar boleh tambah lagi isi yang seterusnya. Tidak mengapa. Bagi jawapan lebih, tak mengapa. Jangan kurang. Setelah itu, Ustaz Hasan Azhari melaungkan azan. Dapat lagi 1 markah. Seterusnya, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Dapat lagi 1 markah. Bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Dan lagu Negaraku dimainkan. Dapat lagi 1 markah. Tengok, dah ada 7 isi di sini. Akhir sekali, 101 das tembakan dilepaskan menandakan Persekutuan Tanah Melayu sebuah negara yang berdaulat. Dapat lagi 1 markah. Ya, dah ada 8 isi. Tetapi markah maksimumnya ialah 4 markah. Kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Pada 31 Ogos setiap tahun, sambutan kemerdekaan negara diraikan secara meriah. Terangkan kepentingan sambutan tersebut. 4 markah. Ini soalan kebat. Ya, soalan ingin pelajar terangkan. Kalau untuk soalan kebat, dinasihatkan pelajar berikan isi, kemudian berikan huraian lanjutan, contoh dan inference ataupun kesimpulan kecil. Kalau pelajar ada semua ini dengan 1 isi sahaja, pelajar dah boleh dapat 5 markah. Okay, kita tengok contoh. Kepentingan sambutan kemerdekaan ialah dapat menyemarakkan semangat patriotisme. Ini isi 1 markah. Kemudian huraian supaya dapat melahirkan semangat cinta kepada tanah air. Melahirkan semangat cinta, huraian. Kemudian huraian lanjutan, ya, boleh sambung terus, tidak mengapa. Serta berusaha untuk mempamerkan semangat patriotik dalam diri. Dah 3 markah. Okey, contoh. Contohnya, mengibarkan bendera negara kita. Contoh, dapat lagi 1 markah. Inference secara tidak langsung dapat menyemarakkan sambutan bulan kemerdekaan. Okey, tengok. Hanya dengan 1 isi sahaja, pelajar dah boleh dapat 5 markah. Tetapi di sini, maksimumnya hanyalah 4 markah.